Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam program #3A. Program ini dianjurkan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih masih bersama dengan saya, Izzah binti Subeni, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam untuk slot yang ke-9. Slot yang ke-9 bertajuk Kemurungan. Tuan-tuan dan puan-puan, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sangat sedih, yang berpanjangan, keletihan dan tiada tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina ataupun bangsa. Kemurungan boleh berlangsung hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa penyebab kemurungan? Pertama, disebabkan oleh perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia neurotransmitter serotonin dan norepinephrine menurut KKM. Kedua, baka keturunan. Seseorang yang mempunyai ahli keluarga yang pernah mengalaminya. Ketiga, persekitaran, peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga dan sosial. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penyebab kemurungan adalah ubat-ubatan. Sesetengah jenis ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Penyebab seterusnya adalah penyakit-penyakit lain. Sesuatu penyakit lain seperti gangguan fungsi tiroid, hypothyroidism boleh menyebabkan kemurungan. Penyebab seterusnya, corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuk bagaimana persepsi kita terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan dan juga dunia keseluruhan menurut KKM. Penyebab kemurungan yang seterusnya adalah stresor. Stresor punca stres juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Penyebab yang lain adalah peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan, termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arang, menghidapi penyakit serius atau tinggal dengan orang yang menghidapi penyakit tersebut. Penyebab kemurungan yang seterusnya adalah kehilangan orang yang disayangi. Dan yang terakhir adalah baru melahirkan anak. Baiklah, para pendengar sekalian, tahukah anda tanda-tanda dan gejala kemurungan? Iaitu tanda-tanda seseorang itu mengalami gejala kemurungan adalah kesedihan atau kekosongan, perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau hilang keseronokan terhadap hobi dan juga minat aktiviti yang lain yang biasa mendatangkan keseronokan. Seterusnya, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan pesimistik dan mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa tidak berguna,
Seterusnya, tanda-tanda dan gejala kemurungan adalah gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, hilang selera makan dan penurunan berat badan, rasa diri lebih baik mati, kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tak tenteram, mudah marah, kurang daya tumpuan dan juga daya ingat. Tanda-tanda dan gejala kemurungan termasuklah sukar membuat keputusan, simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman, kurang nafsu seksual, pergerakan menjadi terhad, kaku atau rasa resah gelisah, dan mudah cemas atau fobia. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berisiko untuk kemurungan ini? Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kemurungan pada masa yang lepas, mempunyai ahli keluarga yang menghidap kemurungan, mereka yang menghidap penyakit kronik, kanser, diabetes, hipertensi, ataupun sakit buah pinggang, stroke, sakit jantung atau apa-apa sahaja penyakit yang berpanjangan. Hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba, kematian orang yang disayangi, penceraian, masalah rumah tangga, masalah keluarga, penyalahgunaan dadah dan arak, pengambilan ubat-ubat tertentu, mangsa penderaan, tekanan di tempat kerja. Selain itu, mereka yang berisiko adalah orang yang pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak, kecenderungan mudah risau atau bimbang, perasaan sedih semasa dalam pantang, iaitu orang ataupun ibu yang selepas bersalin, dan krisis ekonomi. Baiklah pendengar sekalian, apakah kesan sampingan bagi penyakit kemurungan? Mulut kering, sembelit, masalah pundi kencing, masalah seksual, penglihatan kabur dan juga pening. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat pencegahan penyakit kemurungan ini? Tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui, pertama, penyakit anda. Kedua, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Ketiga, bertenang, bersikap positif. Keempat, rancang kewangan anda. Kelima, amalkan gaya hidup sihat. Keenam, menyertai sebarang aktiviti yang membuat kita gembira. Contoh, bersenam, berekreasi, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan ataupun sosial bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan yang terakhir untuk pencegahan adalah pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan mana satu yang diberi keutamaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program #3E adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mengakhiri siri kali ini, seperti biasa, tuan-tuan puan-puan sebagai pentadbir perlu membuat penilaian program seperti alamat yang tertera. Dan kepada pendengar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat janji temu bersama kaunselor anda, sila layari dan membuat janji temu di alamat yang telah disediakan. Bertemu pada siri yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, jaga kesihatan. Program
#3A sayangi diri anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.